Okey. Mengenai dengan persoalan yang diajukan tentang golongan yang disebut atau dinisbahkan sebagai golongan Wahabi, ya. Jadi kalau nak sebut Wahabi ni, kita pun kena jelas Wahabi ni apa dia sebenarnya, kan. Setakat yang saya mengaji dahulu, memang kami tidaklah pula belajar ada pula satu mazhab dalam Islam ni nama dia mazhab Wahabi. Setakat yang saya mengaji lah. Bila kita nak merujuk kepada fiqh yang kita belajar, fiqh yang sampai kepada kita pada hari ini, dari sudut fiqahnya ialah 4 mazhab, iaitu mazhab Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali. Adapun dari sudut akidah yang sampai pada kita pada hari ini, yang saya faham, di sana ada yang disebut sebagai Salafiyah, ada yang disebut sebagai Syairah, dan ada yang disebut sebagai Maturidiyah. Dan saya tak dengar pula ada satu mazhab yang namanya Wahabi. Jadi tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini sebenarnya berpunca daripada mungkin salah faham yang berlaku di kalangan kita yang tak memahami pendekatan yang dibawa oleh setengah para ulama yang terdahulu. Seperti yang kita dah jelaskan tadi, bahawa di sana dalam persoalan akidah ada pendekatan yang mana mereka itu menggunakan pendekatan untuk mengembalikan manusia kepada zaman salafus soleh, dan mereka menisbahkan diri mereka itu sebagai golongan salafiyah, yang mana mereka mengatakan imam kami ialah Imam Ahmad ibn Hanbal, yang wafat dalam 241 Hijrah kalau tak silap saya. Makna masih lagi di dalam kurun yang emas Imam Ahmad. Dan kemudian mazhab Imam Ahmad ini, madrasahnya diteruskan oleh 2 orang yang sangat terkenal dalam kurun yang ke-6, yang 7 begitu, iaitu Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah dan juga Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah rahimahullah. Jadi mereka cuba untuk meneruskan madrasah Al-Imam Ahmad ini atas nama madrasah Salafiyah, iaitu nak menghidupkan kembali madrasah salaf, pendekatan para ulama salaf. Jadi tuan-tuan, mereka melihat bahawa kita kena beramal sebagaimana para ulama salafus soleh yang terdahulu beramal, sama ada dari sudut akidahnya, seperti yang kita contohkan tadi dalam ayat yang mutasyabihat, mereka tak mau bahas, mereka serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara yang berkaitan dengan ibadah, mereka cuba sesungguh-sungguhnya untuk mereka mengikut apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Jadi mereka mempunyai niat yang baik, iaitu mereka nak beramal sebagaimana amalan salafus soleh yang terdahulu. Itu niat asal mereka, dan mereka meneruskan dakwah mereka sehinggalah berlaku pada zaman Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, yang kita sedia maklum dia muncul di Arab Saudi, di Najd yang sekarang ni namanya Riyadh. Dan akhirnya hasil dakwah daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini tersebarlah fahaman yang disebut sebagai fahaman salafiyah di negara Arab Saudi itu. Dan ada anak-anak kita yang pergi belajar di sana, kemudian balik ke sini, setengahnya mereka berpegang dengan fahaman itu. Dan inilah yang menyebabkan kadang-kadang berlakunya pertembungan. Sebab kita sedia maklum bahawa kita di Malaysia ini, kalau kita di Malaysia ini, kita mendapat Islam kita daripada para alim ulama kita yang mereka itu bermazhab Syafi'i, dan akidah mereka itu akidahnya Asy'ariyah, kan. Kita dah lihat di sana, kalau di Saudi mereka berpegang kepada Salafiyah, yang mana imamnya ialah Imam Ahmad bin Hanbal ataupun mazhab Hanbali. Dah tentulah di sana ada perbezaan. Contoh seperti dalam masalah qunut, Imam Ahmad mengatakan tidak ada qunut, Al-Imam Syafi'i mengatakan ada qunut. Dah tentulah ada perbezaan pandangan. Orang yang alim sikit, yang mengaji sikit, dia akan melihat kepada dalil. Mana dalil yang lebih kuat antara 2 mazhab ini? Kalau dia mengaji, dia berhak untuk beramal dengan apa yang dia belajar. Apa yang dia pelajari boleh. Tapi untuk dia memaksakan kepada masyarakat dalam keadaan bukan semua orang mengaji mazhab yang lain selain daripada mazhab yang ada di tempat dia, mungkin di situ akan menyebabkan berlakunya pertumbungan. Sebab itulah yang penting ialah kita mengetahui latar belakang setiap aliran tersebut. Kalau Wahabi yang dinisbahkan kepada mereka, Wahabi ini, mereka ini ialah daripada kumpulan Salafiyah, yang mereka itu dari sudut fiqahnya fiqah Ahmad bin Hanbal,
dan dari sudut akidahnya mereka kata mereka nak kembali semula ke zaman salafus soleh yang terdahulu. Mereka tak mau tambah, tak mau kurang. Mereka nak ikut betul-betul seperti pada zaman salafus soleh yang terdahulu. Niat mereka baik, itu tujuan dia. Nah, ada pun di tempat kita pada hari ini dan tersebar di majoriti dunia Islam, kita berpegang kepada faham al-Asy'ariyah. Fahaman al-Asy'ariyah yang mana dari segi akidah kita melihat pertimbangan akal bagaimana. Selain daripada kita menetapkan akidah itu berdasarkan Quran dan Sunnah, tetapi kita menggunakan hujah-hujah akliyah bila nak berdepan dengan orang yang menggunakan akal. Tetapi di sana ada qawaid, ada kaedah kalangan para ulama, bukannya sesemudah itu. Seperti Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ini pendekatan dia pelbagai. Kalau kita lihat dalam bukunya Al-Ibanah an Usuli Diyanah, dalam kitabnya Risalah ila Ahli Thaghar contohnya, dalam Maqalat Al-Islamiyyin, Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari menggunakan pendekatan salaf, iaitu dia serah dalam masalah ayat-ayat yang mutasyabihat, dia serah saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam kitab dia seperti Al-Luma', Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari juga mentakwil, sebab dia menjawab persoalan-persoalan falsafah yang cuba masuk, cuba mengelirukan orang Islam. Maka dia menjawab juga menggunakan kaedah falsafah, tetapi tidak menundukkan Al-Quran di bawah falsafah. Dia meletakkan Quran di atas dan dia cuba menundukkan akal dengan menggunakan falsafah. Gunakan falsafah senjata yang sama, tundukkan akal. Itu kaedah dia. Ada kaedah dia lah dalam ilmu akidah al-Asy'ariyah. Jadi tuan-tuan, kedua-dua kaedah ini pada hari ini diterima oleh para ulama kita. Pendekatan baik salaf ataupun pendekatan khalaf, kedua-duanya diterima. Yang masalahnya bila kita saling tidak memahami. Contohnya seorang Asy'ari, seorang yang berfahaman Asy'ariyah, bermazhab Syafi'i, dia nak cuba faham yang kawan ni tadi Salafi dengan cara kerangka pemikiran dia, maka sudah tentu akan berlakunya pertembungan. Dia mazhab Syafi'i, dia kata aku mazhab Syafi'i, yang aku belajar beginilah, bagi aku tak ada dah yang lain kecuali mazhab Syafi'i. Jadi dia tak faham bahawa yang kawan dia tadi, dia sudut fiqahnya, fahaman Salafi ini lebih cenderung kepada fiqah Hambali. Ada hujah-hujah dia di dalam mazhab Hambali tentang soal qunut dan soal-soal yang lain, ada hujah-hujah dia kan. Jadi kalau dia tak faham, dia faham orang lain punya fahaman mengikut kerangka fahaman dia sendiri, akhirnya dia mungkin akan menyesatkan orang lain. Sama juga kalau dia nak faham, dia sudut akidah salafiyah menggunakan kerangka pemikiran Asy'ariyah. Dia kata puak-puak salafi dia tidak mentakwilkan. Dia serah pada Allah. Dia nak faham ikut kerangka pemikiran dia, akhir dia kata kalau tak mentakwilkan maka menyebabkan kita menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Jadi dia cuba faham kerangka pemikiran dalam salafiyah mengikut cara pemikiran dia, maka menyebabkan berlaku pertembungan. Itu sebab sebenarnya perlu diharmonikan. Kita tak mahu ada pertembungan. Tidak ada pertembungan, kita tak mahu. Sebab kalau berlakunya pertembungan maka akan menyebabkan sesama ahli sunnah wal jamaah berselisihan, dan perselisihan itu dia tidak akan berakhir sampai bila-bila, sebab masing-masing ada kerangka dia dan tujuan dia semuanya nak kembali semula kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya tetap sama. Kalau tentang akidah, ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat yang pada zahirnya menyerupai makhluk, kedua-duanya sepakat kita nak menyucikan Allah Ta'ala daripada segala sifat makhluk. Yang salaf tadi dia serah terus pada Allah, dia tak mau bincang. Yang khalaf pula tadi dia takut orang terjebak ke dalam menyerupakan Allah dengan makhluk, maka ditakwilkan. Itu tujuan dia juga, nak menyucikan Allah Ta'ala daripada segala sifat makhluk kan? Jadi masing-masing mempunyai pendekatan yang mungkin berbeza, tetapi sebenarnya dia punya tujuan dia adalah tujuan yang sama. Itu sebabnya jangan semudah itu kita menuduh orang yang aliran lain sesat, ataupun lebih-lebih lagi lah kita mengkafirkan. Sebab itu para ulama mengatakan bahawa man kasurat tila'uhu qalla i'tiraduhu. Siapa yang banyak pembacaannya, telaahnya ke dalam pelbagai disiplin yang ada dalam ahli sunnah ini, maka akan kurang penentangannya kan? Dia tidak akan saling bertentangan satu sama lain. Saya bila baca buku kitab dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili yang bertajuk Perisai bagi Mukallaf, saya terkejut lihat permulaan kitab dia. Ini seorang ulama pondok besar yang mengajar di Makkah Al-Mukarramah. Dia memasukkan tauhid tiga, tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah dan juga asma' wa sifat. Mana pendekatan itu juga
dalam satu segi boleh digunakan untuk menjelaskan lagi tentang bagaimana kita nak mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dari sudut perhambaan kita kepadanya, dari sudut sifat rububiyah Allah Ta'ala itu mencipta, memilik dan menguasai alam, dan dari sudut nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala, selain daripada pendekatan Asy'ariyah yang menggunakan sifat 20. Maknanya pelbagai para ulama dahulu tidak bertentang begitu sekali sengit sehingga menyebabkan berpecah sesama sendiri. Itu sebab kita pada hari ini kena harmonikan, jangan sampai kita berpecah menyebabkan permusuhan berlaku sesama kita dalam ahli sunnah, dan musuh yang ada di luar kita mengambil kesempatan ke atas kita. Wallahu a'lam.